الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita tunaikan fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah sebentar lagi insya-Allah esok depan kita duduk sebentar untuk mendengar majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau ikut jaga memang Ustaz Ahmad Nur Zakaria, tapi Ustaz Ahmad ada sedikit masalah, berubat orang dan anak dia sendiri, jadi dia suruh saya main juga. Mungkin nak jadi dia maklum, suruh main juga. Jadi itulah saya sekadar memenuhi ruang kosong. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya percaya kita tengok beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berbalik sedikit, tak ada banyak pun sedikit ilmu daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sudah maklum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah. Allah sebut, kita maklum pada ayat itu tertulis di dinding masjid. Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan masjid. Antara orang yang mengimarahkan masjid, salah satu dia orang yang beriman kepada Allah. Maka kita yang hadir pada malam ini, yang hidup niat beriktikaf sambil-sambil mendengar majlis ilmu, maka kita salah seorang daripada orang yang beriman kepada Allah. Itu tanda. Maka tuan-tuan, kita lihat dan saya yakin semua beriman. Dan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dan iman manusia ini kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni dia bertambah berkurang. Iman kita ni tuan-tuan, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambah bila mana kita ni berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman ni akan berkurang bila mana kurangnya taat kita, bahkan kita buat maksiat kepada Allah. Masa tu bukan ada iman, tapi iman kita kurang. Sebab tu kadang-kadang orang Islam sendiri boleh buat maksiat, boleh mencuri, boleh mengumpat. Sebab apa? Ketika tu iman dia kurang. Yang mana orang boleh main masjid, boleh main jemaah, boleh duduk kat kuliah, boleh duduk i'tikaf dan sebagainya. Sebab apa? Sebab iman dia bertambah. Dan iman dia tak selalu bertambah, ada naik turun. Sebab itu tuan-tuan, satu hari Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat, ayyuhan nas. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi bagi manusia. Wahai manusia, ayyuhan nas, kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Nabi pesan kat sahabat, wahai sahabat, wahai manusia, perbaharuilah iman kamu, jadidu imanakum. Maka tuan-tuan, iman nak perbaharui kamu. Kalau lesen mempring boleh diperbaharui kan, dia bagus. Kalau pasport darah mati boleh pergi tempat sekian-sekian. Macam mana? Rotek mati boleh pergi kat custom, JPJ dan sebagainya, boleh pergi. Kalau mampu nak hidup, nak renew balik, ada tempat sekian-sekian. Tapi nak renew iman sama. Renew iman sama, tak dapat. Maka bila mana Nabi SAW pesan kepada sahabat, wahai manusia, perbaharuilah iman kamu. Terus sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kalau nak terjemah ke bahasa orang Penang, lagu mana kami nak perbaharui iman kamu? Kami dah kata suruh nak renew balik, perbaharui balik. Maka macam mana, bagaimanakah Rasulullah kami nak perbaharui iman kami? Kaifa nujaddidu imanana? Macam mana tu nama kita dah suruh perbaharui, lagu mana? Lalu jawab Nabi SAW tentang, Nabi kata kat sahabat, jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah.
perbaharuilah iman kamu dengan menyebut perkataan la ilaha illallah. Maka tuan-tuan muslimin rahmati Allah, daripada hadis ini kita faham setiap orang yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah dia dah perbaharui imannya. Dengan syarat tuan-tuan sebut tu dia kena faham apa yang disebut. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia kena faham. Maka bila sebut betul tuan-tuan, iman kita lepas terus dia akan naik. Sebab Nabi kita perbaharui iman kita, renew balik, elok balik. Kadang-kadang ada orang nak main duduk majlis, nak duduk majlis ilmu, nak dengar kuliah, nak dengar ceramah, nak pergi hadiah sokat tu, nak pergi dami, ada tekanan dari belakang. Sama ada daripada bos syarikat, kadang ada keluarga daripada siapa. Kadang-kadang orang yang bekerja dengan orang lain, bos dia pesan, kalau pun nampak hang dekat Haji Al-Amin Sungai Dor, hang tak boleh naik pangkat, enam tu potong. Ada anak buah jenis mengkoyo ni. Jadi tak suka anak buah dia mengaji. Sebab bila anak buah dia mengaji, saya pergi masuk jabat, kita buah hadis tak ada buat, itu haram, hadis tak ada. Oh memang kuih dulu, semua tak ada buat. Maka dia tak suka anak buah dia mengaji, tak mahu. Maka dia tak pergi anak buah dia mengaji. Lalu anak buah ni pun, bila kata betul-betul tak main, takut enam benar-benar. Tak main dah duduk majlis ilmu, tak main dah maghrib berjemaah, tak main dah subuh berjemaah, sembilan jemaah pun duduk belakang-belakang, tak main depan. Sebab ada hutang. Masa tu tentang iman dia kurang. Iman dia berkurang. Maka tu mana nak pergi naik balik, sebut kalimah la ilaha illallah, iman akan melonjak naik atas ni. Dengan syarat dia kena faham la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang boleh bagi manfaat, tidak ada orang yang boleh bagi mudarat, tidak ada orang boleh bagi rezeki dan sebagainya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dia dengar kata-kata tersebut, dia faham, terus tak heran. Anak potong hilang ke, anak mau naik pangkat ke, bukan hang bagi manfaat, bukan hang bagi mudarat. Sebab tidak ada orang yang boleh bagi manfaat, mudarat dan sebagainya illa Allah, melainkan Allah. Terus naik imannya. Masa tu terus main tu main pak depan. Nak tahu kan kata imam? Betul? Masa tu tak malam tak tinggal dah bulan maghrib nak jadi apa jadi dia pun takut. Sebab la ilaha illallah dia faham. Maka tuan Nabi sebut perbaharuilah iman kamu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tak ada Tuhan lain lah, tak ada siapa boleh bagi manfaat, tak ada siapa boleh menguatkan dengan takut. Kecuali Allah. Maka bila kita faham itu takut. Kita cakap benda betul, benda benar, kadang-kadang benda tu jadi baik, jadi masalah. Kita kata, oh dia kita betul mengaku tadi, no. Mesti dia kenalnya, kata contoh. Ada setengah perkataan yang sensitif dan sebagainya, tapi kenapa? Bila sebut betul, terus kita jadi takut. Jadi orang ini semula. Kita kata betul. Sebab apa tuan-tuan? Ni, tidak ada siapa beri manfaat atau mudarat. Ada orang nak beri sebuah kisih syariah, dia kata tunggu, jumpa kat nak, muslimah di sini. Kita takut tak kena pergi rumah dulu rumah. Sebab kita takut dia sembah. Tapi juga ingat balik, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Anak sembah kalau Allah tak ini, tak jadi ya. Itulah, takutkan. Maka masa itu tuan-tuan, dia akan iman, dia akan naik dan dia akan meletakkan Allah di hadapan tak ada orang lain. Yang kita takut ni tuan-tuan, sebab dulu tak faham kalimah la ilaha illallah. Mati kita takut orang bunuh, orang pula tembak takut. Kalau buat benda baik, kalau mati syahid. Kalau Allah tak bagi mati hidup sebagai orang mulia. Biar hidup sebagai orang mulia ataupun mati sebagai syahid, daripada hidup dihina ataupun mati memberi kafir. Maka tuan-tuan muslimin negara mati Allah, Nabi pesan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sebutlah perkataan. InsyaAllah iman kita akan naik. Ingat, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, tak ada siapa boleh bagi rezeki, tidak ada siapa boleh halang rezeki. Kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi. Itu kan. Takut kadang-kadang kita buat kerja tu kena buat macam saya sebut lah. Kalau dekat waktu takut orang potong rezeki, potong edan, potong gaji, takut. Ingat, rezeki tu bila Allah, bukan milik orang lain. Kalau Allah nak bagi kat Cina, Hindu, apa, Sami pun dekat rezeki lah. Banyak ustaz yang dekat nak hantar anak pergi pondok, takut orang kata nak makan apa nak mengaji agama, tak kamu tak pergi makan. Anak Hindu, Sami,
bagi tokong untuk Cina-Cina anak kalau tak syoli. Mereka mula-mula mengaji benar pelik akidah rosak. Tapi bila makan tak boleh kan? Sebab bagi makan Allah. Takkan anak kita nak mengaji agama Islam akidah yang benar kalau tak bagi makan apa? Dia takut rezeki yang tak dapat. Sebab tak faham kalimah ni dapat. Kenapa? Itu kena mengaji tauhid kan? Cari kubur hebat. Haji ni buat alhamdulillah ngaji tauhid ngaji. La ilaha illallah. Tak siapa boleh bagi rezeki melainkan Allah. Bukan kita yang menjada wajah sungguh, tapi adat. Siapa yang sungguh dia dapat adat kata. Siapa yang kurang lebih akan dapat hampir tapi adat. Ada orang kurun teruk tapi dia dapat adat. Sebab itu adat. Yang betulnya Allah nak bagi dia bagi, Allah tak bagi dia tak bagi. Hampa tak guna. Kadang kita takut. Nak buat itu takut ni rezeki korang tadi orang potong tak bagi duit takut. Lah, fikir balik rezeki yang Allah bagi. Saya sebut dah hari itu. Kadang-kadang orang mereka teruk. Mereka pasal malam ni dari petang 3 petang siap lah. 3 petang dah sampai dapat pasal malam buka kemah pasal memang nak lah. Sebelum tu dari rumah tu prepare nak mereka. Masuk ni habis modal dekat 2 hari pagi. Nabi pasal malam 3 petang buka ni mereka habis. Datang balik ke 10 malam betul. Kira-kira boleh 2 habis. Modal 2 habis balik ke 2 habis. Penat. Tu kerja dah penat boleh modal 2 habisnya. Siapa nak bagi? Rezeki Allah bagi. Allah nak. Tapi kadang-kadang dia kata malas dan tak mereka penat mereka semalam. Dari pukul 2 dah siap sampai 10 malam balik letih tu lah. Esok pagi subuh kenapa tak harap sama mereka. Kata 22 hari datang boleh beri 5 habis. Lah tak mereka boleh 5 habis. Siapa nak bagi? Allah bagi, bukan orang lain bagi. Bukan kerajaan kan siapa lagi tak. Allah nak bagi. Hantar tak kerja pun tak. Hak padahal yang ada kerja pasal malam tu bagi 2 petang sampai 10 malam penat mereka. Datang boleh modal lebih penat pun ni. Hak ni duduk saja goyang kaki kat rumah, tengok pencetus rumah, nak boleh 5 habis beri. Tak pun nak tak 1,000 habis, beri tak ada pun tak tahu. Nak tak duduk saja lebih. Siapa nak ajak ni? Allah nak ajak. Rezeki Allah nak bagi. Kadang-kadang maklum penat cari kampung, batang kampung. Cari kampung daripada ni, sungai Johor ni memang datang. Punya cari kampung nak lega. Dapat kampung pergi lega tengah pekan, 5 pagi keluar dah pergi lega, sampai tengah pekan lega kampung. Jual kampung lebih kurang pimet-pimet pukul 12. Balik-balik boleh nama ni. Nak kata apa rezeki nak ni? Naik taksi balik sungai tu, masuk ke 3 hari bayar tinggal jual ni semua. Nega penat butik kampung mata kampung balik dia jual ni kan. Punya kerja penat Allah bagi jual ni nak kata apa? Tiba-tiba jatuh sakit. Jatuh sakit tak boleh menjaga. Orang pergi tengok, mana ada nak di kampung tak? Dia kata duduk hospital 2 hari dah. Lah tu kan. Orang haji lagi Korea ni. Duduk mai tak tak pernah kan jaga kampung mai tak ni kau. Datang tak dapat. Mai tak mai haji yang duduk kuliah. Datang malam tak dapat. Dia kata mana pergi mana kampung. Kata duduk hospital tu. Siang tu. Mai umum kata tuan-tuan, insya-Allah semalam kita pergi tengokkan setengah hari kan. Kita pakai pergi tengok maknun. Duduk kampung 2 hari dah tak ada. Pokoknya jatuh sakit tu tak pakai tengok macam tu. Seluruh ramai orang bukan dekat orang ni tu orang pada batas pun bilang sebab penjaga kampung orang tu. Pergi nak pergi daerah maklum ada kampung ni sebab sakit. Sampai tanya maklum siapa ni maklum. Datang dah jatuh berjaya kata jalan kaki kepas guna lah. Tak apa lah. Sabarlah ujian daripada Allah. Tak apa lah balik dulu bagi dia olah lagi. Jadi imam siapa ni maklum siapa lah. Tak apa lah bagi sampai. Mai kau tu tua, mai kau ni suah, mai kau tu suah, mai 24 hari timbul berbenda. Timbul, duk dapat hari boleh nama ni. Doktor mai kata ni malam dia boleh dah, boleh 2 hari ya. Nu pagi nama tu. Dari 2 hari cukup setengah orang. Lah mereka penat-penat boleh 2-3 hari, tak ada tentang atas kecil boleh nama tu. Siapa nak ajak? Allah. Kita mereka penat pergi cari kampung, penat pergi jual kampung. Boleh 2-3 hari kan?
Tapi bila duduk saja, duduk dengan atas katil, orang yang bagi makan, tak ada buat apa, datang dan bagi duit. Bukan dekat penipuan, nak mati boleh. Tipu rumah masyarakat. Bukan dekat duit, orang bagi tidur roti, nak buah tangan, bagi tidur roti. Saya boleh bermain 5, saya bermain Apple. Tingkat 40 tim dolar. Apple 4 kilo, 5, 3 kilo. Lah, masa mereka kangkung, mama bagi dah tidur roti. Masa mereka kangkung, mama bagi dah Apple dengan 5. Tak bagi lah. Nah, bukan dekat tak bagi. Minta tawar nak kangkung. Ni orang bagi, saya senang lah. Lah, mereka kangkung, minta tawar. Dan ni hantar mereka apa pun, kangkung pun tak jual. Tak ada orang akan bagi duit, roti orang bagi, 5 orang bagi. Siapa nak ajak? Allah. Rezeki Allah nak bagi, dia bagi. Hang mereka nak kadang tak dapat, kadang tak mereka dapat duit. Siapa nak ajak tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu takut apa? Dia takut dan menang dia kamu. Takut ni tak dapat, takut tu tak dapat, nak tukar sekolah kerajaan ni tak dapat, tak boleh rasa itu kan dia tukar. Kalau Allah tak izin tak jadinya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan bagi manfaat, tidak ada siapa bagi mudarat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentang sebab tu lazimkan sebut la ilaha illallah. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata inna ahabbal a'mali ila Allah, sebaik-baik sesungguhnya sebaik-baik amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka apa dia? At-tamutu, ketika kamu nak mati itu, wa lisanuka ratbun. Nabi sebut amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka apabila kamu nak mati itu, lidah kamu ratbun, lembut. Main dengan rutok. Rutok ni ada dengar iklan TV, rotak bang. Kurma rutok lagi main rutok ni nak mak kurma dia lembut. Kalau datang pergi ke Mekah kan bersiapkan dengan Arab, kalau datang pergi minta tamat kurma. Tamat. Dia kata ada, dia tukar kat sekilo RM2 kan. Lepas ada bunyi siring, repang. Kurma bunyi siring, punya khas. Tamat. Tapi kalau datang pergi kata rutok, dia terkeluar lembut. Lembut sedap. Maka ratbun lembut. Nabi kata apa? Inna ahabbal a'mali ila Allah an tamutu wa lisanuka ratbun. Sebaik-baik amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta adalah ketika kamu nak matimu, lidah kamu sedang lembut. Lembut apa? Min dzikrillah, berzikir kepada Allah. Itu yang amalan paling Allah sayang, paling Allah suka. Nak mati dan tidur kita berlembut dan la ilaha illallah, la ilaha. Nak mati, la boleh laknat, maka tak goyang kepala. La ilaha illallah benar, tapi nak mati itu tak boleh kan? Tuan cuba bayangkan itu saya sebut dah, mati dia akan main hidup. Main hidup. Baru-baru ni tuan, sehari itu pagi saya dengar keluar berita kematian. Nak kita rumah tak cepat, dia kata maaf Ustaz, hari orang-orang. Sebab apa? Ada batu meninggal. Tak faham. Saya tak kenal, belum? Tak kenal. Tapi meninggal. Dia kata meninggal tak ada sakit, kuat tak mati. Dia buat itu, dia tak ada jual, sebab tak kenal. Habis dia ucap Tuhan balik sampai rumah, moh kata palu hujung rumah meninggal. Saya tunjuk sebab saya kenal. Sehat lagi, askar, gagah, kasar. Hebat gagah, pergi balik, pergi masuk, pergi kursus dan sebagainya, pergi kata mati, begitu dengar tu, tengah sehat mati, agak-agak masalah mati itu boleh tak sebut la ilaha illallah? Takut tak boleh kan? Takut tak boleh kan? Sebab tu Allah paling suka amalan apa? Ketika nak mati itu zikir ke Allah. Tak kisah zikir subhanallah, alhamdulillah, sebut. Tapi agak-agak masa mati itu boleh tak sebut? Boleh tak? Takut tak boleh. Maka tuan-tuan kena minta tolong ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi pun pernah berdoa kepada Allah. Nabi doa. Doa pada Nabi selalu kita baca, tapi cuma tak doa. Gagah baca Nabi ya. Mana dia hati kemar dengan lepas yang kemar. Nabi doa apa? Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa belajar. Nabi pernah doa, Nabi doa apa? Allahumma a'inni ya Allah ya Tuhanku, bantulah, tolonglah aku ya Allah. Kalau seorang, kalau
kosong bagi balik. Nak main bayang, nak main kat balik ilmu. Tiba-tiba start betul tak hidup, mereka kosong. Agak-agak kita nak pergi kan, Allah tak gini. Kita nak pergi lah, tapi Allah tak pergi. Hambat tu mana-mana tak dapat. Tak dapat. Orang nak pergi murah, nak pergi Mekah, tak murah. Haji kita pergi murah, biar kita pergi. Nah, siap dah pergi dah khusus haji, pergi dengan khusus umrah. Nah, pergi dah daftar dan sebagainya. Pasport siap dah, pergi jet siap dah semua dah. Nah, semua pergi dah, datang visa dah kau. Mana kata apa? Hang nak pergi dah, tapi Allah tak pergi, tak pergi. Sebab Allah tak tolong. Kalau Allah tolong, lagu mana cakap pun sampai dah. Tak nak rancang, kata ada orang rumah yang dia ikut kopi itu, masa ikut apa-apa lagi no. Dia tak rancang tapi Allah nak pergi. Tapi kalau Allah tak pergi, hang buat tak lagu mana pun, nah, saya visa tak kau. Nah, dah siap pasport dah, visa semua dah. Pergi nak sampai ke KL, silap tempat. Nah, dia kena pergi terbang dulu kat konten lah, dia pergi tunggu, dia silap. Dia hanya silap. Allah tak pergi, banyak macam cara. Nah, dah siap tempat yang mana, kapal terbang tak ada jalan, tayar hilang. Dulu injin hilang, ni tayar hilang. Nak kata injin tu orang, kata tayar hilang. Hilang tayar. Tak ada pergi tak. Lah, macam kita teruk, ambil main. Bukan ambil lah, juta mana pun. Kalau Allah tak izin, tak sampai. Tu kan. Nah, dah siap dah semua dah nak kapal terbang. Dah kapal terbang, dia bawa umum pula kata cuaca tak boleh, kita kena darat di satu tempat. Darat. Nah, darat Bangladesh dengan Melaka Bandung nak. Nah, kalau kita betul tak boleh pergi, memang tak boleh cuaca teruk, nak patah balik. Patah balik. Dah terbang dah, patah balik. Dah sampai sana lah, duk kata nak tengok Baitul Haram. Langkah tu ekor, terkejut tengok Arab yang kencing di tepi jalan, terkejut mati ni sama. Arab ni kullu jidar berkamar. Mana dinding tu dari Arab. Sebab betul-betul Nabi tengok kakak dinding-dinding. Dia kencing lah dinding kan, Arab. Dan Arab ni nak kata apa? Tapi dah berapa dia kencing lah dinding. Nah, lepas cerita satu hari Indonesia, Perdana Menteri Indonesia pergi ke Mesir, jumpa Husni Mubarak. Nah, sampai mereka dapat bincang apa? Tengah perjalanan, nah, Perdana Menteri Indonesia ni tengok ada orang berkencing tepi jalan. Orang Arab. Dia kata apa? Kamu sungguh negara aku. Bila yang melampau kecil di jalan, tak timbul ada tu. Nak kata apa Husni Mubarak senang. Memang sungguh orang kecil dia lah. Nah, dia kata pergi kotak, aku tak mau ambil juga aku. Nah, main Indonesia tengok pula mana ada orang TV dia. Maka tak jadi patah balik. Duduk depan Husni Mubarak buat pergi ke Indonesia. Sampai depan Indonesia tengok ada orang kecil dia. Duk kecil dia. Dia kata bantu, aku main dekat aku kena hari aku kena balik. Mak kenapa? Datang ada orang kecil dia. Jumpa apa? Menteri Indonesia ni. Negara hang semua kecil memang tu ah. Nak kata kat orang hang kunci berjalan. Oh, balik bakar. Kata tu, dia suruh orang pergi cari sebab kunci berjalan. Pergi cari. Dapat cek ni. Orang Mesir main jom gitu lah. Dah orang Mesir kan. Orang Mesir tak habis hidup kunci berjalan. Dia tak kuang habis hang. Nak apa teruk. Nak dia paling teruk. Kunci mata tempat. Dia duduk ekor, terkejut tengok dia paling kecil pergi jalan. Terkejut dulu mana tengok benda pelik ke apa. Terkejut seperti itu. Tak boleh buat lebih Baitul Haram. Tak ada. Anak bangsa terbang kalau Allah boleh kamu sampai. Maka kita minta tolong Allah. Sebab tu Nabi doa, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolong aku ya Allah untuk sekadar zikir, ingat kepada. Kalau Allah tak tolong benar, kita lupa. Kalau Allah tak tolong kita main haji malam ni, tak main, tak lambat. Nah, kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Semua, segala tingkah laku kita, perbuatan kita hanya mengharapkan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, bukan dekat nak jalan ni, nak angkat bulu mata tak dapat. Kalau Allah tak izin angkat bulu mata dah tak angkat. Sebab tu kita tak boleh nak faham. Kalau orang lain nak menjadi kamu, tak boleh faham. Dia nak angkat lah, tapi Allah tak izin dia angkat, tapi dah tak boleh faham. Dia nak angkat lah, dia nak angkat, tapi telinga baru nak. Allah tak izin dia angkat. Angkat tahu lah. Nah, nampak lagi pun nampak. Nah, contoh lah. Dan nampak kalau Allah tak izin, bulu mata kita berangkat, tak angkat.
Kalau pagi tadi Allah tak izinkan kita angkat mata kita, tidak mahu. Tapi Allah tolong kita, alhamdulillah. Sebab itu kena minta tolong. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk ingat kepada bantulah. Lepasnya adalah wa syukrika, bantulah aku ya Allah untuk bersyukur kepada bantu. Nah, kalau Allah tak bantu, tak banyak kita beban, agaknya Allah tak syukur kepada Allah. Dan yang ketiga Nabi doa, wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku ya Allah untuk perelokkan, untuk perkemaskan ibadatku kepadamu. Itu doa Nabi, kita amalkan. Nah, doalah kepada Allah, ya Allah bantulah aku untuk ingat kepadamu ya Allah, bantulah aku untuk syukur kepadamu ya Allah, bantulah aku untuk perelokkan amal ibadatku ya Allah. Nah, sebab apa Nabi minta tolong zikir, minta tolong syukur kepada Allah ni? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Nah, doa yang kita minta tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah bagilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hadis ni tuan Nabi sebut arba'un. Nabi kata arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. Nabi kata 4 perkara bila mana diberikan kepada seseorang, sesungguhnya orang itu telah mendapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Hari kita dah minta ya Allah bagilah baik dunia, baik akhirat. Apa dia? Ni salah antara 4 benda. Nah, nak tak makbul tak makbul doa kita minta tiap-tiap hari tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lepas subuh minta, lepas doa minta, lepas asar maghrib isyak minta, habis kakak minta. Minta apa? Baik dunia, baik akhirat. Maka tuan-tuan Nabi sebut kalau dapat 4 benda ni, dia sudah mendapat baik dunia, baik akhirat. Dapat ada minta antara. Maka tuan-tuan Nabi sebut yang pertama apa dia? Yang pertama kata Nabi, qalban syakiran, hati yang sentiasa syukur kepada Allah. Siapa-siapa yang ada hati yang sentiasa syukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Dapat. Nah, maka tanya diri masing-masing, ada tak hati kita bersyukur kepada Allah? Ada? Ada tak berkata ya Allah, terima kasihlah ya Allah bagi aku ya Allah. Nah, terima kasihlah ya Allah bagi aku bini yang baik ya Allah, bagi anak-anak yang soleh ya Allah. Minta, pernah tak terima kasih? Pernah tak bersyukur kepada Allah? Kalau kita tak syukur kepada Allah tuan-tuan atas nikmat yang Allah bagi banyak-banyak ni, kita tak dapat lagi baik dunia dan akhirat terbaik. Tapi kita syukur ke Allah. Nah, syukurlah apa-apa cara pun, tapi syukur ke Allah banyak-banyak. Itu tanda baik dunia dan akhirat dapat tentang. Kadang-kadang dapat anak tuan-tuan. Nah, ada orang tak ada anak. Saya tengok orang tak ada anak. Kosong, siap. Nah, hidup suami isteri 20 tahun tak ada anak. Kita ada anak di mana orang. Alhamdulillah ya Allah, aku dikurniakan anak ya Allah. Alhamdulillah. Sedangkan orang lain tak ada anak. Walaupun anak kita di dalam kuat kena nakal. Nah, kita kata ya Allah, walaupun anakku nakal ya Allah, tapi alhamdulillah dia tak sampai ke tahap jadi anak durhaka ya Allah. Nakal itu semua. Alhamdulillah. Pernah tak kita syukur ke Allah dulu? Nah, dapat suami isteri yang saleh, isteri yang baik. Ya Allah, terima kasihlah ya Allah bagi bini aku yang elok, perempuan yang elok pada aku ya Allah. Tak pernah berbuat pun. Aku tak adalah nak beli kereta mahal-mahal. Tak adalah nak beli rumah ada ekor. Rumah aku ada ekor sangat. Nah, hujan tak hujan pun jadi hujan pun jadi lebih kurang. Terus bumbung melukang situ sini, tapi Allah sentiasa bersama dengan aku ya Allah. Terima kasih, syukur kepada-Mu ya Allah. Kena dapat bini yang lagi komplain. Ni mereka buat longgak, pasal longgak. Dapat bini itu pun nak. Nah, suruh masak kita mau. Nah, kata badan makan doang, dia tak ada kan mak. Lagi makan campur dalam luar, tu pihak media, tu main apa diundang dia ni tu. Pergi. Kena campur-campur ni makan kan. Anak kenapa ni makan sudah dia tak. Bini pula dia makan 2 kali, dia nak minta, dia nak campur-campur dia. Tak kemana pun. Masak mau nak makan. Maka kita tak bini pun tak bini. Ni, tapi bini kita haram, hang bagi campur jauh kan, hang bagi pulut kuning kan, hang bagi jangai kan, pulut udang dia 3 macam, tak kata apa. Alhamdulillah ya Allah, dia makan tak apa yang aku makan. Tak pernah minta begitu. Pernah tak syukur ke Allah, Allah bagi isteri itu? Tak pernah. Maka kalau kita lupa syukur kan, tak dapat lagi, tak mampu lagi doa kita minta jangan minta. Qalban syakiran, hati yang sentiasa syukur kepada Allah. Nah, isteri yang dapat
lah ya Allah, syukur kepada aku lagi ku nikah seorang tak nikah dua. Tak syukur. Kalau kita tak bersyukur atas tu macam-macam, kita tak dapat lagi ke dunia apa yang tak dapat. Tak dapat. Kita yang minta, ya Allah janganlah bagi aku lagi ku nikah dua ya Allah. Kita dah minta tu. Lupa syukur, dia minta pula. Tak ada minta tu nak dapat mana? Ada minta jangan nikah, nak nikah. Tapi kalau kita syukur ke Allah, ya Allah terima kasihlah, tak nikah. InsyaAllah. Kita bukan tu kata anak perempuan ni memang dia akan bawa sifat cemburu. Sifat cemburu dia akan ada. Tapi kalau cemburu ke mana pun tolong jaga adab dengan suami. Tak boleh dengar. Sebab kalau dalam kitab sebut isteri yang meninggikan suara kepada suami, yang tinggikan suara jerukah dan sebagainya, haram hukumnya. Masalah. Walaupun dia tak suka memang kita faham. Kalau laki itu jadi perempuan, laki dia nak nikah, dia pun tak faham. Tapi dia lelaki dia kata cantik kan, dia senang. Benar. Tapi kalau jadi perempuan dia pun tak mahu. Kita tak mahu kalau bini kita nikah tu tak mahu. Lagu tu juga perempuan. Tapi kalau tak mahu, guna cara paling baik. Ingat, kalau Allah tak izinkan tadi kita sebut, kalau Allah tak bagi lelaki tu nikah tu, hang lagi dah kisiar tu, kalau tak ada nikah, tak nikah. Biar nak. Lagi memang ni aku nak nikah dua orang. Syukurlah ke Allah ni. Lagi memang ni aku nak nikah dua orang. Dia memang makcik orang kat tangan, ya Allah terima kasih dah ya Allah. Biar lagi aku memang dulu. Tidak dia nikah, dia nikah pun nak memang. Dia tak nikah dia memang alhamdulillah. Betul? Syukur. Ada bila lagi nikah kat siapa tu pun nak memang kena nikah dua. Lagi kita memang aku nak nikah dua boleh tak? Terima kasih ya Allah. Bila lagi aku bertanya aku dia tak nikah boleh. Syukur. Tapi tak apa lah. Saya memang tak bagilah cakap. Tapi ingat, kalau nak nikah tengok kalau Allah nak bagi nikah, kalau benda terbaik, kalau Allah izin, pilih tak mana pun kalau nak jadi. Tapi kalau Allah tak bagi, abang lagi lah pergi Siam kah, pergi Vietnam kah, pergi Filipina kah, kalau Allah tak izin, takkan nikah. Betul? Takkan. Qalban syakir, hati yang syukur kepada Allah. Laki dia dah nikah dua, dah ada laki dua, bini dua, madu dah lah. Syukur ke Allah, ya Allah, laki pun nak nikah juga. Syukur. Kalau pada syakir, syukur, nak apa tu syukur, tak tu lain. Bukan laki nikah dua, dia dah. Kalau mampu silakan, tak mampu sudah. Kalau dua-dua berkata syukur kepada Allah, ya Allah syukurlah ada bini ku seorang ni pun cukup dah ya Allah, syukur. Tapi kalau lelaki yang tak bersyukur, kadang bini dah elok dah semua elok dah. Dia cukup dah keperluan dah, tak gaduh dah nikah, tak ada hajat langsung nikah dah. Gagal tak nikah, nampak sangat tak bersyukur. Tapi mungkin nikah dulu ada hajat lain, tak ada masalah, silakan. Tapi kalau tak ada hajat apa, syukur kepada Allah dapat dah bini. Dapat alhamdulillah baiklah. Contoh dengan marah tadi macam marah dia kumpul pintu mereka. Saya contoh kan syakir syukur. Anak mereka, mak, ayah, saya nak nikah. Mudah. Baru lepas SPM, baru lepas SPM, baru nak masuk universiti, tengah kaji kolej, tengah universiti, datang mereka, ayah nak nikah, mak nak nikah. Kalau ayah dengan mak hati bersyukur, dia akan tadahkan kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, hang bagi ke anakku meminta ini kat aku. Dia bina apa? Ingat, anak yang meminta nikah, nampak mak nak nikah, syukur kepada Allah sebab dia pilih jalan yang elok, dia tak pilih jalan zina. Dia memang nak nikah. Dia memang kena dia pikir zina apa? Tak nak. Alhamdulillah ya Allah, anakku masih ada pegangan. Dia memang minta. Maka kita nak bagi tak bagi mereka, cuma syukur dulu kamu. Tak ada. Kalau tak ada korban, tak dapat bagi baik dunia, kita tak dapat. Faham? Qalban syakir. Penting. Banyak lagi macam-macam cara. Nampak? Cuma itu salah satu contoh. Carilah. Anak dapat keputusan diperiksa. Taklah banyak, tapi ada satu doa, alhamdulillah ya Allah, boleh gagap dan juga dapat A. Ada anak orang ni tak dapat A. Alhamdulillah. Anak bodoh ni. I5, BMRI, SPMI, bakal lebih dengan dia. Pipi juga 9I nak kata apa nak mati. Budak tu puluh tapi tak dapat. Alhamdulillah ya Allah, tak apalah. Bodoh pun tak apa, tapi akhlak dari ya Allah, alhamdulillah. Syukur, banyak cara syukur. Maka kalau ada yang pertama qalban syakiran, itu
tanda kita telah mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi, walisanan zakiran. Yang kedua kata Nabi, orang yang dianugerahkan lidah yang sentiasa zikir kepada Allah. Kalau ada lidah yang sentiasa zikir tuan, alhamdulillah, dia telah dapat baik dunia dan akhirat. Lidah kita zikir banyak. Nah, jadi imam kita subhanallah, subhanallah, subhanallah ada di kalangan kita ada sejak. Nah, ada, saya tak kata semua, saya pun tak tahu, tak tengok pun, tapi saya rasa ada. Nah ada, ingat. Dia bilang kipas dalam bubuh tinggi ke mana? Tengok. Dia kata ekor besar tak? Dia tengok mata depan. Dia ada zikir, tu imam berzikir dengan ramai-ramai zikir, dia tak dikurniakan lidah yang sentiasa zikir ke Allah. Nah, dah main zikir jadi pakai-pakai zikir dah, alhamdulillah, saya balik tu buang. Takkan main zikir kat mana tu nama tak zikir dah, sampai rumah tak zikir dah, tak. Maka tidak dikurniakan lidah yang sentiasa zikir kepada Allah Ta'ala. Maka kalau tak ada tu depan, tak dapat kedengar, ya tak dapat. Nah, nak bagi sentiasa zikir dulu mana? Cari alternatif, banyak cara. Main masjid orang zikir, kita zikir. Masukkan mereka pasang sendiri zikir, banyak. Ustaz Badrul Amin ada, bagi Ustaz Asli Bahrain ada, pasang apa? Benda zikir. Ingat, kadang-kadang kita pasang sendiri zikir, kita turun main bawah, tapi dia teringat ni. Terdengar, maka bila dengan otomatik tidak Allah, lidah yang sentiasa zikir kepada Allah, alhamdulillah, baik juga berkata. Tapi itu dalam mereka pasang lagu Yuna, pasang lagu Najwa Latif, pasang lagu Spider, ikut dulu. Ikut. Nah, ada dalam banyak masing-masing, mereka kita melihat doa itu adalah siti zikir. Siti zikir banyakkah, siti lagu lain banyak? Lagu pop rock, balada, elektronik kreatif, lagi baik. Lagu orang putih, apa goreng pisang hangat dan sebagainya, boleh nampak. Itu banyak lagi kan, zikir ada agak, dia kata satu lah, satu rami satu lah, kalian semua lagu. Tapi kalau ada CD zikir banyak, satu lagu satu dua, zikir kan, Harmantino kan, nak orang lama-lama dia nak dengar. Ada juga, kadang-kadang dia nak dengar, tapi CD zikir lebih banyak pada itu. Alhamdulillah. Zikir. Kita ni, nak tahu orang zikir tak zikir, tengok masa dia hidup. Nak tahu orang berzikir tak zikir kerap, lidah tak zikir, tengok time dia hidup. Sebab kita bila kita terkejut, kita akan tercakap tersebut perkataan yang sering tersebut. Nah, kita dengar kadang-kadang ada orang hidup, oi ma'an. Sebab apa ada hidup dulu? Selalunya orang ada sebut ma'an ni lelaki. Sebab dia panggil dia oi ma'an, bayar. Oi ma'an, tu lah, ma'an lihat. Dia sebut perkataan ma'an tu, bila terkejut juga oi ma'an. Hak perempuan oi ma'an. Sebaliknya perempuan dia panggil lagi oi ma'an, tu ma'an, ni ma'an, panggil buah ma'an, terkejut juga ma'an. Ada orang terkejut, gerak cabut. Budak-budak sekolah lari, terkejut gerak cabut. Kadang-kadang tekan pun dia cabut. Dia tak sengaja. Sebab apa tak sengaja? Sebab sebelum dia terkejut dulu cabut. Sikit-sikit cabut. Bila terkejut, tergerak. Tapi kadang ada orang terkejut, Allah Akbar. Ada? Sebab orang terkejut dulu tuan-tuan. Sebab masa sebelum dia terkejut, dia sebutkan Allah. Maka nanti lagi tuan-tuan, nak tengok bini kita dah sebut bang, lagi dia sebut bang, dia terkejut. Tak kena menjawab, maki dua tu. Dia maki hamun habis. Nak apa sebelum dia terkejut dulu maki orang. Aduh. Kadang kita sebut Allah Akbar, subhanallah. Ada orang terkejut selawat. Pasti ada dia selawat. Maka tuan-tuan, tu masa kita terkejut akan keluar lidah yang sedang zikir. Nah, ada orang terkejut ngangau. Terkejut. Dia nampak kata terkejut ngangau. Sebab masa duduk saja pun duduk ngangau. Duduk kena kuliah. Hilang mak. Hilang. Kalau mak pada hilang. Dia ngangau. Terkejut tu ngangau. Ada orang terkejut dia jatuh pesan tu. Sebab sebelum dia terkejut dia tidur. Dia terkejut dia tidur pun. Contohnya, nak apa bila kita terkejut, benda yang kita lupa tu akan main dia. Terkejut. Benda yang kita selalu buat. Maka nak bagi nak tengok kadang-kadang ada orang terkejut, dia zikir kepada Allah Akbar, subhanallah, bukan senang. Bukan hanya buat kat sana, dia terkeluar lagi. Maka macam mana nak keluar ni? Sebab sebelum dah terkejut tu, dia lupa tu. Maka siapa-siapa yang dikurniakan walisan dan zakiran, lidah yang sentiasa zikir kepada Allah,
maka alhamdulillah dia telah mendapat baik dunia, baik akhirat. Nah, ingat, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati jadi tenang, hati jadi tenang. Nah, saudara kalau kita masalah banyak sangat apa pusing, letih, penat, pening kerja anak ke mana mana, duk saja subhanallah 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 subhanallah. Tenang hati. Nah, tak saya lepas mayang bisa kita dikira ramai-ramai, berapa ramai orang yang tenang sampai tertidur ramai. Nah, kalau dia ingat, dia ingat ke Allah, ingat, tenang. Sebab tu majlis aku majlis sangat tenang. Sebab tu zikir ke Allah, ingat ke Allah. Sampai terlena, tenang sangat. Masa duduk pawagam, duduk kat sampai, duduk kat pasal mana boleh tenang. Tak boleh, sebab benda tu kalau tempat tu kalau. Tapi majlis ilmu tengah khutbah Jumaat letih-letih, bukan bagi tilam. Tak ada tilam bantai, tak ada duduk pula mengesok, duduk rempit-rempit pula tenang sangat. Tapi lena sedap. Sebab kau boleh lena sedap? Sebab tenang. Nak tengok lena tak ada, apa tunggu? Mahu buat, nak menempat. Apa tunggu? Rempuh kan naik memang. Tak, sebab kau boleh lena, sebab tenang. Tak ada pasal apa tu. Dengar orang ingat Allah, minta Allah, ingatlah takutlah ke Allah, jangan buat jahat, buat benda baik buat Allah semua, buat tinggal barang semua. Dia pesan benda baik. Benda tu zikir, dia ingat ke Allah, dia banyak mati, ingat ke Allah. Maka bila dia ingat ke Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingat ke Allah, hati tenang. Maka boleh tenang. Tak dinafikan. Kita tengok logik akal diri. Kadang-kadang orang kita duduk mayang Jumaat, panas. Letih tak kira orang. Nah, hangat letih. Nah, dengan pakai baju panas. Duduk pula bukan lena bagi duduk duduk silau kadang duduk tipuh boleh lena boleh. Sebab apa? Tenang, keadaan tenang. Nah, tapi kadang-kadang duduk di rumah. Balik-balik rumah sampai duduk tengah main mak lena. Habis main mak balik-balik depan bukan si tak lena boleh tak boleh. Tak kali rumah tak boleh, bunyi tak boleh. Sebab rumah dia tak apa tenang. Dia kena main masjid tenang. Sebab tu orang main masjid kadang-kadang orang tak tenang. Sebab pada kita duduk rumah kita tenang. Main masjid tenang. Kita nak main tenang. Kalau dia main tenang, boleh tenang. Tak apa orang mainnya. Sebab apa? Tenang tenang. Maka lisan dan zakiran, lidah yang sentiasa zikir kepada Allah, insya-Allah dapat baiknya banyak akhirat. Itu yang kedua. Saya dah membaca. Yang ketiga, kata Nabi, wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Orang yang diberikan, dianugerahkan anggota badan, diberikan jasad, tapi bila mana Allah timpakan bala ke atas badan tu, jasad tu, dia bersabar. Wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Orang yang ada anggota badan ni, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala semua. Tiba-tiba Allah timpakan penyakit, bala dan sebagainya, dia bersabar. Alhamdulillah. Dia telah bila sabar mudah-mudahan dia telah mendapat baik dunia, baik akhirat. Dapat. Mana dapat? Tu. Bukan senang. Kadang-kadang ni sihat lah, tak tahu Allah bagi penyakit. Pinggang, batu karang, jantung lubang, jantung melopok, lagi main ni pening macam-macam penyakit. Tapi dia dah sabar. Baru ni tuan-tuan saya pergi ziarah seorang pesakit. Kawan ayah bawa jom pergi tengok kawan kata dia sakit kena stroke. Lumpuh juga. Tangan kena pegang. Mulut dia buat sikit nak cakap tak apa-apa. Ayah saya pergi kata ni siang kamu. Nampak corona menuju. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata dia faham nak ingat kalau dia cakap tu saya faham. Dia kata apa? Nak kesian apa? 50 tahun dah Allah bagi jalan. Ni Allah bagi sikit dia tekan nak kesian tu. Nampak apa tuan-tuan? Sabar. Dia sabar. Kalau orang tak semak doa, pasal tu Allah bagi mudah lah nak cari duit, bini tu nak makan apa, nak makan apa, ni kesian. Dia tak sabar kan? Tapi jangan sabar dia kata, Allah 50 tahun dah Allah bagi jalan. Ni Allah tarik pun 5-6 bulan nak apa? Jawapan tu, kalau tarik dapat, kalau Allah tarik besar sakit mana kecil. Lagi dia bawa. Tu, nak apa? Sabar. Mula kita ada lagi kecil mana? Dia tak habis mak, dia kepik kuku ni. Duk jari kaki. Dia kepik ibu kaki tu. Kepik kuku. Dia potong-potong kuku, tak ada terkenal isi darah. Bila darah, betul kata akibat kamu memotong kuku, kami kena memotong jari kamu. Tu ayat betul. Dia potong-potong, kata terkenal kulit sikit, darah. Orang kecil mana, darah sikit, sakit.
Kena daripada potong kuku, dia kena potong jari itu. Nah, bila potong jari sudah dia bagi tahu kan. Nah, lah, siapa Allah bagi potong jari itu ada 9 ni. Allah bagi 10 potong satu dekat nak kau. Sabar. Nah, sabar. Dada balap digunakan balap sabar, digunakan balap sabar, digunakan balap sabar. Ada persetujuan dulu tuan sekitar lama, tuan pun makhluk pulang balik ya. Nah, naik ke ramai-ramai, ada orang Jawa semua naik. Naik tengah-tengah jalan, sakit pun ni nak cerit. Allah dia kata, dia apa? Kat driver. Dia kata ni driver dia pergi sana. Driver kata sabar, itu perasaan kamu saja. Itu perasaan anu dengan sabar. Sabar itu perasaan hang kasar tu pilot. Dia pun tak tahu dia kata pilot. Tu usah 2-3 minit main pak sakit. Jadi mak tolong dia sat 5 minit kan nak lepas. Sakit pun ni. Waktu tu sabar perasaan kamu saja. Dia pilot. 3 kali dah jadi juga main pak agak ni tak tahan dah ni tolong berhenti tolong. Dah dia pun tak sabar perasaan hang pilot. Dia pun tak lepas bidah pilot belakang lepas dia punya berhak begini. Tak sabar sangat. Tak boleh lagi pun. Dan lepas dia kosong tu mengembung tu bahas. Pasal ekor pusing bimai sakit. Berhenti main 2 pusing tak ada 2 minit sampai ke bawah. Dari bawah berhenti sampai lepas kan. Nah, busuk dekat ni. Dia berjaga pun jadi ada orang tu kena sikit pun. Dia pergi ke belakang. Dia pipi kita lepas dah busuk. Jadi kata apa? Sabar perasaan kamu saja. Nah, nak sabar. Nah, nak sabar itu perasaan. Orang kata sabar, itu lainlah. Kita bohong itu tidak beda. Cuma nak kalau dikurniakan bala daripada Allah, sabar. Ada 2 badan Allah ni kena potong jari jadi sabar. Dah potong jari kena potong kaki pula. Doktor kata hukuman bapak pegang kaki kena potong. Bila potong kaki, dah Allah tak puas sebab Allah duduk kena potong kaki, duduk lagi pasal apa ya? Sabar. Datang kena potong kaki. Nak lutut hilang dekat pohon ni kan. Orang berkata, tu dalam lek kan Allah tak potong nyawa. Ada nyawa ni alhamdulillah. Allah tak potong. Tu dia cakap. Orang lain tak nyawa. Kenapa ada nyawa kau betul ni? Tu nampak kau dengar contoh sabar atas bala yang Allah bagi. Sabar. Penyakit Allah bagi kena tek-tek dengar. Nah, ada sejumlah cerita tentang nama lelaki yang sabar dan syukur kepada Allah. Dia syukur dan sabar. Apa dia terbaik? Satu hari lelaki dan perempuan ni kahwin, suami isteri, hidup lama. Sayang, memang sayang sangat hidup dua-dua. Satu hari tuan-tuan, lelaki ni dia kena pergi keluar negara. Ada kerja sikit, ada kursus dan sebagainya, pergi keluar. Masa lelaki ni tu keluar negara, perempuan ni Allah bagi satu penyakit kulit. Dapat penyakit kulit ni dia merebak-rebak sampai ke muka ni butuh tu. Hak bini dia hak cantik mula-mula tiba-tiba dia pergi keluar negara, Allah bagi penyakit kat bini dia sampai merebak satu badan butuh nak ubat dia nak butuh. Jadi penyakit kulit ni jadi butuh. Nah, bila mana lelaki tu balik nak jadikan cerita, lelaki tu balik tengah-tengah jalan sampai turun rumah ekor. Nah, pergi sambut tengok buta lelaki ni. Dia tanya sebab puan buta. Dia kata ada aksiden tu sana buta. Belangkang nak buat dah Allah kepada Pak. Doktor kata buta tak ada banyak buta. Maka bini dia kata lega, lelaki dia tak tengok muka dia. Dia tak takut dia mana. Nah, lelaki bini dalam keadaan penyakit kulit hudufnya, lelaki buta tak nampak wajah bini. Jadi ingat tahu apa? Duk hidup dah doktor nak hidup. Padahal bini tu hudufnya takut. Orang yang tuan takut tapi lelaki ni tetap nak bersama sebab dia buta. Dia tak nampak. Dia juga bini dia lawan. Sampai satu hari tuan Allah takdirkan bini ni mati, meninggal. Dah 20 tahun dah hidup lepas tu, meninggal. Nah, dah penyakit tu dah tak 20 tahun dah kena. Maka dia tengok belakang tu meninggal bini. Maka bila meninggal, lelaki ni menangis. Sebab apa? Bini dia cantik tu mati dah. Nangis pergi ke kubur habis settle semua. Lelaki ni pun balik rumah. Balik rumah. Orang pergi kata-kata, macam mana boleh jalan orang? Bukan buta. Boleh jalan rumah. Nangis. Tengok jalan tak kotor, tengok batu dan ngelak tu lek kan. Dia pun pergi terpang ni, patut bukan buta. Dia kata aku tak buta. Habis selama 20 tahun aku balik tu tak buta.
Tapi sebab di airport aku dengar kata bini pun ada satu penyakit kulit, aku takut dia terkilan, dia takut dan sebagainya, maka aku kata aku pulang. Padahal aku hidup dengan dia tu, aku nampak muka dia mana, aku tahu dia muka mana, aku tahu dia sakit mana. Cuma aku buat kat hutang supaya hati dia tak tertulis. Ni suami, dia nampak bini dia muka dia mana, dulu cantik lagi huruf. Tapi saya sayang tentang tu, syukur kepada Allah dapat bini tu. Nak jaga hati bini dia sanggup datang hutang. Sampai bini dia mati, baru dia kata dia hutang. Nak jaga hati bini dia, tu hebat. Dia sabar dengan penyakit bini dia bersyukur kepada Allah, Allah gunakan isteri itu. Alhamdulillah. Wa badalan 'ala al-bala'i sabiran. Ada dua badan, tapi Allah bagi bala sabar. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau siapa yang dapat yang keempat ni, dia akan dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa dia? Nabi kata wa zawjatan tu'inuhu 'ala amri dinihi wa dunya. Siapa-siapa tadi yang dapat qalban syakiran, hati yang syukur kepada Allah, wa lisanan zakiran, lidah yang berzikir kepada Allah, doa. Yang ketiga wa badanan 'ala al-bala'i sabiran, orang yang diberikan tubuh badan tapi bila ditimpakan bala dia sabar. Dan yang keempat kata Nabi wa zawjatan tu'inuhu 'ala amri dinihi wa dunya, orang yang ada pasangan, orang yang ada isteri, kalau suami ada isteri, kalau isteri ada suami, pasangan. Kata Nabi yang keempat, orang yang dapat baik dunia baik akhirat, orang yang dikurniakan pasangan, yang mana pasangan itu menolong dia dalam urusan dunia dan agama. Dapat empat ni tuan-tuan, dia telah dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dapat bini yang tolong urusan dunia kita, bini yang tolong urusan agama kita, dia tolong belakang. Maka kalau ada bini jenis ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita telah dapat baik dunia, baik akhirat. Kita juga dapat. Maka tuan-tuan tanya diri masing-masing, bini kita ada dalam ini, tolong kita ada urusan dunia dan agama, tolong. Kalau tolong, alhamdulillah, Allah dah makbul doa kita saban hari kita minta. Tu, bini kita tolong. Nak urusan dunia kita nak pergi mana, nak pergi baca, dia tolong ambil. Dia tolong. Kita ada cikgu nak balik, nak write buku, nak buat write dan dan sebagainya, sampai tengah malam. Maka bini pun tengok kesian, abang main dulu orang kita. Dia bukan main benar, pangkah. Dia nak tolong. Dia tak tolong urusan dunia kita, dia pun tolong orang lain. Dia tak ada pun, dia tolong macam-macam dan cahaya. Dia tolong iman dan sebagainya. Dia tolong urusan dunia kita, dia tolong. Urusan dunia, urusan agama pun dia tolong. Tolong untuk menentukan, ni bukan tujuh. Bukan tujuh, jadi kita dulu tengok syiar dan berita dan sebagainya. Bini merah bang, bukan tujuh dah dalam balik dah. Disiapkan bini mayang. Dia tolong dalam urusan agama, tolong pengat, tolong. Kita lupa tak? Kata malam ni ada kuliah, malam esok ada kuliah, esok tak macam lagi. Esok macam ni, esok. Allah nak pakai tak syari dong. Habis kurang. Dia pengat, bini tolong pengat ni main dong. Esok syari dong main, siapa nak main, ustaz tu nak main kan. Pi pengat, duduk dirinya. Biar tengok polis pagi tadi yuk. Bini tolong pengat. Tolong urusan agama. Aku ni dah terus gaduh, aku tak gaduh pengat. Bini tak gaduh, aku tahu. Mat, orang gaduh. Tak gaduh, memang aku tak nak malam, aku kami dia pun, bini tak gaduh ingat, memang siap. Bini tu dah mati siap. Kena bila ayat, cuba siap setrika. Siapa setrika? Bini. Dia tak mau bagi bini dia tolong. Bini dia tolong setrika, tu pakai bini tolong. Dia tak gaduh setrika. Ada bini tolong agama, tolong. Nak pergi mayang, bini tolong setrika baju, setrika kain, setrika letak pergi. Jadi kita tersongkok dengan beri. Dia tolong, lagi yang dipakai. Tolong tak? Dia kata aku tak gaduh, aku mandi sendiri, tak gaduh pengat, aku setrika baju sendiri, gaduh, aku jadi hafal sungai dua, tak gaduh kan? Dia gaduh mak belayak, dia bersetrika beli baju, tak mau bagi bini dia tolong. Kena pula rumah, motor ustaz siap lah, bini tolong ustaz. Ustaz lah, kakak dah ustaz siap lah, suruh bini yang nak apa, tolong dalam urusan agama, tolonglah. Kalau ada bini kuning tuan-tuan, alhamdulillah, baik dunia, baik akhirat. Alhamdulillah. Perempuan pun, makcik-makcik kakak pun, tak dapat suami yang tolong urusan dunia kita, tolong urusan agama dia tolong. Ada budak muslimat ke, ada perempuan muslimat dan sebagainya, urusan agama, mengaji kitab dan sebagainya, lagi tolong main tak. Selagi main ambil, dia tolong main ambil, dia tolong urusan agama. Dunia kita nak buat tu, nak buat ni, semua dia tolong ambil. Dapat pasangan yang tolong, kita akan dapat baik dunia, baik akhirat, dapat.
cuma satu pesanan kepada perempuan. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, Nabi kata, aku lihat api neraka dan aku tak pernah lihat seumpama aku sebelum aku tengok neraka. Berkurang. Nah, Nabi kata, aku tengok neraka ni sebab apa? Sahabat dia sebab apa? Sebab perempuan dia lebih ramai dalam neraka ramai. Pelik aku tengok heran dalam neraka ni. Nah, sebab perempuan dia penuh dalam neraka. Penuh. Jangan marah makcik. Kata perempuan ramai dalam neraka. Perempuan ramai dalam neraka sebab dalam dunia ni ramai dengan perempuan. Neraka pun ramai, syurga pun ramai. Lagi korang dalam neraka, korang. Tapi syurga pun korang. Kita pergi pesta, Pulau Pinang, minum perempuan pula. Laki tu laki seorang, lain anak dengan bini, ramai perempuan. Kalau seorang laki 4 perempuan tu kereta, kalau main 50 dia kata, berapa orang lagi? Ramai perempuan, ramai lagi. Laki korang. Nah, dalam pesta pun laki korang, dalam masjid pun laki korang. Korang. Betul. Jadi alhamdulillah ramai. Tu pun kata bini ramai, bini dah ramai. Betul. Korang. Laki korang, neraka korang, syurga punya korang. Perempuan ramai, neraka ramai, syurga korang. Maka Nabi kata ramai, perempuan ni ramai dalam neraka. Nabi kata. Maka sahabat tanya, sebab apa ramai? Lalu kata Nabi SAW, ini kecil-kecil dia orang perhatian. Tuan-tuan pun Nabi perhatian, kita ke bini kaum. Nabi kata empat sebab ya, perempuan ni dalam neraka ramai. Yang pertama kata Nabi, isteri yang tidak pernah merasa cukup dengan ihsan suaminya. Tak pernah. Laki buat baik banyaklah. Buat baik banyaklah, tak pernah cukup. Laki beli rumah, dan nak kata rumah ni memang kecil lah, besar sikit, besar dapur lagi, besar wasan, besar tu, beli ni tak cukup, tak cukup ni, tak cukup. Laki beli rantai berapa gram ya. Tak sampai 50 gram ya. Ingatnya yang cicil sikit, subang sikit dan sebagainya beli. Dia tak cukup orang dia banyak. Lah laki pulun buat mendapat dah, dia juga kata tak cukup. Jenis ni Nabi kata benar marah. Tak pernah rasa cukup dengan ihsan suami. Kenapa? Yang pertama. Yang kedua kata Nabi, lidah yang menyakitkan suaminya. Perempuan isteri yang sering sakitkan suaminya dengan lidah. Lidah itu cukup tajam pada pedang. Kalau pedang kita jatah orang, dia dah keluar kan. Tapi kalau lidah tak keluar, dia jatah. Kalau pedang kena pergi dekat, duduk tak dapat. Kita kena pergi dekat, kena pergi jatah, pergi kena badan dia, baru dia sakit. Tapi lidah ni tak keluar pergi dekat, kau jauh kan. Seorang tu sungai jauh, seorang tu tipu. Dia hello, dia maki ni boleh baru. Dia maki nanti pun kau jauh kan, penting tak ada. Nak kapal lidah kau jauh pun sakit kan. Pedang dekat. Okay, lidah kan. Maka isteri yang sering sakitkan hati suami dengan lidah kan. Maka kata Nabi, di akhirat kelak Allah akan tarik panjangkan lidahnya sehingga 70 hasta. Dan Allah akan ikat lidah itu tak tegak dah. 70 hasta tinggi mana-mana. Satu hasta daripada siku sampai ke jari ni. Satu. Jangan kerat tangan tuan, main kerat tangan dia apa 73 tiang elektrik tuan. 70 dah salah kan? Berkuat. 2-3 tiang elektrik tinggi. Maka Allah akan tarik lidah dia sepanjang 70 hasta. Lidah apa? Lidah perempuan yang sakitkan hati suami. Dah tarik dah. Belit bertengkok kan? Ikat bertengkok dah. Sebab apa? Sakitkan hati suami. Dia maki. Laki buat baik dah buat dia maki kan? PSM korek buat anak. Tanda tangan waris. Pergi sekolah, bini laki tu pergi. Bini yang dekat pun. Laki mai dekat. Tetapi pipi anak merah semua. Merah. Cikgu pun kata, minta maaf. Tuan, cik, minta maaf. Dia lemah sikit akademik. Cikgu kata, cikgu kata, ni anak puan ni dia lemah sikit akademik ni. Dia kena rajin lebih sikit. Dia otak dia payah sikit. Bini ni kata, oh besar kan, bodoh bapak dia kan. Bini, besar dia nak bapak dia pun bodoh bapak tu kan. Tu kaki dia bilang, hangat dia kan. Pedih hati ingat kata tu. Bidak bini yang sentiasa sakitkan hati suami, esok tunggu akhirat. Tak ada bodoh lagi, bodoh pun sudah apa kerja pun. Dia mati bini lagi dah kaki. Itu kena jaga. Ingat, lidah yang sentiasa sakitkan hati suami, duduk dalam neraka, Allah bentak bertengah lidah ni dari 17 jam, lalu sengkok.
Itu yang kedua. Yang ketiga, isteri yang bermasam muka sehingga menyakitkan hati suaminya, maka wanita itu dimurkai Allah sebagaimana dia tidak bermain muka pada suaminya. Bini yang terdapat muka masam, masam disandar masam. Laki balik muka masam, cakap elok muka masam, ajak pintu masam muka. Nah, bayang, ada orang yang jual muka jenis manis, muka jenis manis. Nah, dia senyum pun nampak manis, tak senyum pun nampak manis, menangis pun nampak manis, garang pun nampak manis, semua nampak manis. Contoh dia orang saya ni. Contohlah. Lagu mana pun nampak marah, garang, menangis, garang, manis, nampak elok, segak. Nak mak jual tak kamu. Nah, tapi dia mak saya. Kalau tak mak apa dia dapat. Contoh, buat lagu mana pun muka dia mana? Ada apa tu? Marah pun nampak gelap, menangis pun nampak gelap, gelap lagi dah nampak gelap, macam tak? Tapi nampak mana tu? Ada orang muka jenis masak, jenis garang. Dia gelap pun nampak garang, menangis pun nampak garang, hak garang lagi garang, jenis garang. Ada? Hak jenis masak, nampak manis pun masak lagi masak kakak. Maka bini kalau jenis muka masak, jangan bermasak muka dengan suami, jangan. Mana jangan? Buat masak muka, lagi dengar jom berkacau-kacau, tak apa. Jom pergi kena video sikit media kan. Jom lah dia. Tak mau. Jom minum, jom. Masak tak mau dekat ni, tak mau renyah tu. Nah, sampai laki rasa buat dia buat masak aku salah sampai laki kita tahu tu, masalah. Nah, kalau bawah ni pun muka ni senyum. Muka ada senyum. Nah, senyum. Sebab senyum ni penawar, bukan. Ingat isteri yang solehah, kata Nabi, al-mar'atu salihatu idza nazarta ilaiha sabatka. Kata Nabi, laki isteri yang solehah, perempuan yang solehah, bila mana suami pandang wajah isterinya, boleh menggembirakan hati suami. Laki pernah ajar balik tak tengok muka isterinya, pernah seronok. Nah, seronok untuk mana? Kena pastikan muka bini itu ceriakan. Tapi kalau balik wajah penat tengok bini muka masak, agak seronok. Dah. Maka ingat, nak jadi isteri solehah, tak mau sunaka dan sebagainya, nak hindarkan benda-benda ni, pastikan muka pada zaman ni. Menangis pun, tapi muka pun jangan masalah. Maka cukup baju, tapi dengan orang. Nah, baju dalam baju. Wajah bisa lah, gaduh asal dalam rumah tangga. Gaduh, tapi jangan orang. Jangan masalah orang. Lagi ni kalau anak masalah, aku anak masalah, aku pun gimana? Kalau lagi ni, anak tak mau dekat, aku lagi dekat. Nah, tapi dia tak ada nama. Lagi sampai ke satu hari lepas dia tak mau cakap. Nah, dia pesan semua punya tak mau cakap ni. Esok pagi nak ajar lagi tujuh. Dia nak ajar tujuh. Tak mau cakap, jadi dia tulis surat. Ni esok keluar orang tujuh tulis surat. Esok ke tujuh keluar aku. Dia buka TV bini dia. Dia tak mau cakap ni, punya tak mau cakap. Buka TV bini. Bangun-bangun tengok jam pukul 10. Oh, dia betul. Betul bukan pukul 10 oh kita nak begini. Bukan pukul 10 oh lebih 7 hari. Buat rekod ni pukul 10. Dia kata rekod kan mana tu kat tangan. Dia buka ada sebab abang kau ni video. Anak tamat kan. Dia pun sebab. Nah, apa? Dua apa? Bermasa muka dengan bersama mama. Nah, cakap. Ingat, isteri yang bermasa muka Allah akan murka. Nah, Allah akan murka pada perempuan itu sebagaimana dia tak manis di muka. Itu kena ingat. Dan yang keempat, kata Nabi, apabila isteri lari daripada rumah, lari pada suaminya dan tidak diterima sembahyangnya, yang ini amalan, sehingga dia kembali balik ke rumah, hulurkan tangan, minta maaf pada suami. Kalau bini jenis gaduh-gaduh sikit, lari di rumah, lari rumah kawan, lari dan sebagainya, tak mau. Lari itu bukan ada sebab apa saja, berbayar sikit je lari. Lain kalau duduk rumah, duduk kena pukul, duduk kena menendang, duduk kena menampak, duduk kena lepak, lari itu lain. Hal ni tak ada apa pun, gaduh berebut tasbih. Laki nak, bini nak perhati kan, dah dengar lagi perhati. Dia pun nak perhati, laki nak perhati, berebut, berbayar, lari. Lah, lepas saya lari ya. Tapi dah lari, gagah nak lari. Ingat, isteri yang lari daripada suaminya, selagi mana dia tak balik, Allah tak terima amalan dia satu pun, tak terima. Selagi mana tak balik daripada suami, itu kena ingat. Maka tuan-tuan, nak kena tahu ni, nak kena ilmu. Kita kadang-kadang, bila kita tak lari dah, nak jalan mengencok, nak lari, kita tak lari dah, tak apa, anak menentu. Kadang anak kita perempuan, nikah dengan lelaki 2 KL, kita tu Sungai Dua. Tak ada dulu, anak kita balik perempuan balik.
Nah, balik-balik jangan pergi masuk rumah ni. Mereka tanya dulu ni, laki hantar orang balik. Hang balik sebab apa? Laki yang pergi balik tak? Pergi tak ini kali dia tanya. Kalau kita tak kenal, dia kata saja balik, apa yang pergi duluan kan? Sebab apa? Orang nak tasbih, dia tak pergi, dia nak tasbih lah. Pasal tu orang ni, tak apa nak masuk lah. Kita pihak dia masuk tuan-tuan, anak tu selagi nak tak balik kat kami, tu kena murkah. Takut Allah betul murkah, kita tak pernah pergi Allah. Mana? Walaupun anak kita, dia lari ke suami yang tempat, dia balik kat kami. Walaupun anak kita. Tapi balik, minta maaf balik. Bukan ada apa-apa, lain kalau kena ilmu, kena menendang, kena tahu dan sebagainya, bukan. Nak cari tempat perlindungan, tidak ada apa-apa, lagi baik, jamaah baik, ustaz tak. Baik, ada lagi enggak? Contoh, maka mokok kena minta ambil balik. Tapi saya mokok kita ni, bila anak dia tutup, masuk memang. Ini saya, ini kau menguan. Kan tak tahu cerita apa pun boleh. Maka tentang nak kita ni semua, dia perlukan berhajat kepada ilmu. Maka tentang muslimin negara kepada Allah, ingat kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta baik dunia baik akhirat, maka nak tahu dapat tak dapat nampak benar jadi ada dalam kehidupan kita. Maka tentang muslimin negara kepada Allah, pupuklah hati kita supaya segera bersyukur kepada Allah. Ajarlah, didiklah lidah kita untuk lembut zikir kepada Allah. Ajarlah diri kita, tubuh badan kita, bila mana Allah berikan balak dan sebagainya, sakit dan sebagainya, maka didiklah supaya sabar. Dan kalau dapat bini, pastikan bini itu menolong kita dalam urusan dunia dan agama. Dan kita pun kena tolong di keluarga sama-sama. Kalau buat benar-benar dan dapat benar ni, mudah-mudahan kita berdoa di hari itu Allah makbulkan dengan memberikan empat perkara ni. Kalau siapa dapat empat benar ni, kata Nabi, dia telah mendapat baik dunia, baik akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Itulah kelemahan diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita bertemu, ada sedikit manfaat untuk kita bersama. Tak ada banyak pun, sedikit jadilah. Ma la yudruku kullu, ma la yudruku kullu, la yudruku jullu. Siapa-siapa apa-apa yang tak boleh dapat semua, jangan fikir semua. Tak boleh nak dapat semua sejam pun tak, dapat pihak 5 minit tadi pun tak faham. Dapat sikit pun tak faham. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat beramal. Semoga kehidupan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة